Assalamualaikum. Tajuk hari ini 6.2 transformer. Lihat pada raja. Transformer ni sebenarnya terdiri daripada teras besi lembut berlamina. Dan transformer ini strukturnya dia ada dua gegelung, iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Jadi macam mana kita nak kenal gegelung primer dan gegelung sekunder? Gegelung primer disambung pada bekalan arus ulang-alik, manakala gegelung sekunder disambung kepada beban. Transformer terdapat dua jenis transformer, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Jadi transformer merupakan satu alat yang berfungsi untuk mengubah voltan bagi arus ulang-alik. Transformer ringkas terdiri daripada satu teras besi lembut, seperti mana raja, yang dililit dengan dua gegelung dawai bertebat, iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Jadual 6.1 menunjukkan perbezaan di antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Kita lihat dulu transformer injak naik. Transformer injak naik, kalau boleh lihat pada raja, pada raja kita boleh nampak gegelung primer dan gegelung sekunder, bilangan lilitannya adalah berbeza. Bagi transformer injak naik, bilangan gegelung primer, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang ataupun sedikit berbanding dengan bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Jadi kalau lihat simbol, seperti mana yang ditunjukkan pada rajah lah. Jadi transformer injak naik, voltan primer, iaitu voltan input yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada voltan sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Bagi transformer injak turun, voltan primer yang merentasi gegelung primer adalah lebih tinggi daripada voltan sekunder. Bilangan lilitan pada gegelung primer lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Di Malaysia, voltan bagi bekalan arus ulang-alik yang dibekalkan ke rumah adalah 240 volt. Ini adalah satu contoh fungsi transformer dalam kehidupan kita, iaitu yang diletakkan dalam pengecas telefon bimbit. Yang kedua, arus pusar. Pada arus pusar, arus aruhan yang terbentuk dalam teras besi dalam transformer dikenali sebagai arus pusar. Pembentukan arus pusar dalam transformer akan mengurangkan kecekapan transformer. Oleh itu, teras besi berlamina digunakan untuk mengurangkan arus pusar dan meningkatkan kecekapan transformer. Teras besi berlamina terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat yang disusun secara berselang-seli. Kalau boleh tengok gambar, teras besi berlamina tu seolah-olah macam beberapa keping besi yang disusun. Secara berlapis-lapis. Dan berselang-seli. Kita lihat seterusnya. Penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan harian kita. Ini melibatkan pengiraan. Rumus penyelesaian bagi penyelesaian masalah berkaitan dengan transformer ialah voltan input. VP. VP ialah voltan input gegelung primer ataupun voltan primer per dengan voltan output sama dengan
bilangan lilitan gegelung primer per dengan bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey, jadi rumus ni kena ingat. Okey, rumus ni kena ingat ya, iaitu watan input per dengan watan sekunder sama dengan bilangan lilitan gegelung primer per dengan bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey. Jadi nisbah watan primer kepada watan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sesebuah transformer. Ini penerangan berkaitan dengan rumus tadi. Okey, contoh. Okey, contoh pengiraan ini dalam buku teks awak ada. Okey, saya terangkan. Okey, rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol 40 watt disambung kepada bekalan kuasa 240 watt melalui sebuah transformer. Okey, kalau awak boleh lihat dekat situ. Okey, kalau awak boleh lihat. Okey, watan bekalan kuasa 240 watt. Okey, jadi bermaksud itu adalah watan input. Okey, 40 watt adalah mentol. Mentol tu adalah sebagai beban ataupun watan output. Okey, jadi soalan tanya, berapakah bilangan gegelung sekunder supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal? Okey, bila ditanya bilangan gegelung, bukan bermaksud awak kena kira berapa bilangan gegelung. Tak, awak kena kira dia menggunakan rumus yang tadi. Okey, kalau lihat bilangan gegelung primer adalah 120. Jadi macam mana nak kira bilangan gegelung sekunder? Kita guna rumus. Okey, kita guna rumus. Okey, penyelesaian dia ialah, okey, tadi watan output dah diberi 40 watt. Watan input diberi 240 watt. Okey, bilangan gegelung primer ialah 120. Jadi awak dah dapat 3 maklumat. Dia tanya bilangan gegelung sekunder. Jadi masukkan maklumat yang awak dapat tadi dalam rumus. Okey, jadi dalam rumus, okey, watan primer 240 per dengan watan sekunder 40 sama dengan bilangan lilitan gegelung primer 120 per dengan bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey, jadi bilangan lilitan gegelung sekunder akan sama dengan 120 darab dengan 40 per 240. Okey, boleh guna kalkulator. Jawapan dia adalah 20. Jadi bilangan lilitan gegelung sekunder ialah 20. Okey, boleh? Okey, jadi itu saja untuk hari ini.